Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Diharap pelajar-pelajar dalam keadaan sihat hendaknya. Pertama sekali, saya mohon pelajar-pelajar dapat sediakan satu buku nota lah, dan catatkan isi-isi penting yang akan saya terangkan pada sesi pembelajaran kali ini, supaya pelajar-pelajar dapat membuat ulang kaji dan juga rujukan untuk masa yang akan datang. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan mengajar tajuk yang sangat penting pada sebuah kenderaan. Jika sistem ataupun tajuk yang kita akan belajar ini rosak, dia akan menyebabkan kenderaan tidak bergerak lah. Tajuk pembelajaran pada kali ini ialah manual transmission system lah. Sistem transmission ini terbagi kepada dua sistem, iaitu manual transmission dan juga auto transmission system. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan pada pelajar-pelajar sekalian tajuk manual transmission sahaja. Saya berharap pelajar-pelajar sekalian dapat memberi perhatian dan juga fokus semasa saya memberi penerangan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita tengok slide yang pertama, iaitu apakah fungsi sistem transmission ataupun fungsi transmission system yang dipasang di dalam kenderaan. Yang pertama, fungsi transmission system adalah satu, untuk membolehkan kenderaan maju ke hadapan, iaitu kenderaan forward ataupun bergerak ke hadapan. Kalau kita tengok di sini, setiap kenderaan boleh maju ke hadapan dengan berbagai kelajuan, iaitu daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Contoh, kalau kita ambil contoh kat sini, kenderaan boleh bergerak daripada gear 1 kepada gear 2, gear 3 dan juga gear 4, bergantung pada kelajuan pada gearbox. Ada setengah gearbox gear je sampai ke gear 5. Maknanya apabila yang dikatakan kenderaan boleh maju ke hadapan, dia boleh bergerak daripada gear 1 kepada gear 2, seterusnya kepada gear 3 dan juga gear 4. Okey. Seterusnya, apakah fungsi transmission system? Iaitu untuk membolehkan kenderaan mengundur. Dengan adanya gearbox, selain daripada kenderaan boleh bergerak ke hadapan, kenderaan itu juga boleh mengundur ke belakang. Itu disebabkan gearbox dipasang pada setiap kenderaan. Okey, seterusnya, apakah fungsi transmission system? Iaitu untuk membolehkan hidup tapi kenderaan statik. Kenapa kita nak enjin tu hidup tapi kenderaan itu dalam keadaan statik? Yang pertama, untuk membolehkan kenderaan bergerak untuk membolehkan kenderaan bergerak tapi enjin dalam keadaan untuk membolehkan enjin hidup tapi kenderaan bergerak adalah dengan dua cara lah, iaitu gear dalam keadaan neutral dan juga menekan kelas. Ini penting. Sebab apa? Kita tak nak apabila kita hidupkan sahaja enjin, tiba-tiba kenderaan terus bergerak, disebabkan gearbox yang ada tidak dilengkapkan dengan gear neutral. Itu sebab kepentingan gear neutral tu yang pertama, untuk mengelakkan kenderaan bergerak apabila kita hidupkan enjin. Yang kedua, kita perlukan gear neutral untuk menukar gear. Setiap kali kita menukar gear daripada gear 1 kepada gear 2, gear 3, gear 4 dan seterusnya, kita perlu gear tu dalam keadaan neutral. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adalah untuk meninggikan daya kilas, iaitu torque engine. Untuk macam mana cara untuk meninggikan daya kilas? Dengan cara enjin dilajukan kelajuannya dan kenderaan perlahan, iaitu gear 1. Kalau kita tengok
dalam keadaan gear 1 ni, enjin memang kita tinggikan kelajuan dia supaya dia dapat menghasilkan daya kilas yang tinggi bagi tujuan untuk menggerakkan kenderaan. Pada gear 1 kita tak perlukan kelajuan, tapi kita perlukan daya kilas, torque, untuk membolehkan kenderaan ini bergerak. Okey, itu yang dikatakan untuk meninggikan daya kilas enjin. Yang seterusnya 5. Yang kelima, apakah fungsi utama sistem transmission dalam kereta adalah untuk mengadakan kelajuan yang berubah-ubah mengikut keadaan jalan, beban dan situasi jalan. Kalau kita tengok, setiap kereta yang kita pandu ni kelajuan dia boleh berubah-ubah bergantung kepada 3 keadaan. Pertama, jalan tu sama ada jalan keadaan berlandai ataupun jalan curam. Yang kedua, beban, sama ada seorang pemandu ataupun dengan penumpang ataupun kita membawa barang, dan juga situasi jalan. Kadang-kadang jalan tu tak semestinya lurus, kadang-kadang dalam keadaan bengkok, dalam keadaan ni menaki, dalam keadaan menurun. Okey, gearbox yang dipasang pada setiap kenderaan ni boleh berubah ataupun bertukar lagi segi gear rendah kepada gear tinggi, dan juga daripada gear tinggi kepada gear rendah. Kalau kita perhatikan, kenderaan yang kita bawa ni tak sepertinya gear rendah, dia akan pergi kepada gear tinggi, dan juga pada satu-satu masa daripada gear tinggi dia akan pergi gear rendah. Waktu bila? Apabila kenderaan itu mendaki bukit. Bila mendaki bukit, dia memerlukan gear yang rendah, dan apabila dia menyampai satu kelajuan, dia perlukan gear yang tinggi. Okey, kalau pelajar-pelajar perhatikan, kat sini ada 5 fungsi utama sistem transmisi, ataupun kenapa gearbox ni dipasang pada sebuah kenderaan. Ada 5 fungsi seperti mana yang saya terangkan tadilah. Seterusnya kita tengok tajuk yang seterusnya, iaitu jenis-jenis pancuan roda kenderaan. Yang pertama, kenderaan pancuan roda hadapan, atau kita kenali sebagai front wheel drive. Apa yang dikatakan kenderaan pancuan hadapan? Iaitu roda hadapan sahaja yang bergerak. Okey, roda hadapan sahaja yang bergerak, manakala roda belakang dalam keadaan bebas. Roda depan bergerak, roda belakang dalam keadaan yang bebas. Itu kita panggil dia pancuan roda hadapan. Seterusnya adalah kenderaan pancuan roda belakang. Kalau kita tengok, roda belakang yang bergerak, manakala roda depan dalam keadaan free. Okey, saya ulang balik. Pancuan roda belakang saja yang bergerak, dan roda depan dalam keadaan free. Itu yang dikatakan kenderaan pancuran roda belakang. Seterusnya, kenderaan pancuan 4 roda. Apa yang dikatakan pancuan 4 roda? Keempat-empat, iaitu roda depan bergerak dan juga roda belakang bergerak sekali. Itu yang dikatakan pancuan 4 roda, iaitu keempat-empat, roda depan bergerak dan roda belakang bergerak sekali. Okey, cuba kita tengok balik seperti mana yang saya cakap tadi. Kita tengok pancuan roda hadapan, roda depan bergerak, roda belakang statik ataupun bebas, pancuan roda belakang bergerak, roda depan keadaan statik, dan pancuan 4 roda keempat-empat, roda depan dan belakang berputar atau berpusing sekali. Okey, cuba kita tengok pancuan roda hadapan, ataupun kita panggil dia sebagai front wheel drive. Front wheel drive ialah pancuan roda hadapan yang bermaksud roda hadapan kenderaan bergerak ke hadapan dan roda belakang di dalam keadaan bebas. Okey, dan menggunakan gearbox lagi jenis transaxle gearbox. Okey, untuk pancuan roda hadapan seperti mana yang saya terang tadi, roda depan bergerak dan roda belakang dalam keadaan free.
dan dia menggunakan gearbox dari jenis transaxle gearbox, transaxle gearbox. Seterusnya, rear wheel drive. Rear wheel drive ataupun pancuan roda belakang yang bermaksud roda belakang kenderaan bergerak ke hadapan dan roda hadapan dalam keadaan bebas, dan dia menggunakan gearbox lagi jenis longitudinal gearbox. Tadi kalau kita tengok pancuan roda hadapan, dia menggunakan gearbox lagi jenis transaxle. Okey, tapi untuk gearbox pancuan roda belakang, dia menggunakan gearbox lagi jenis longitudinal gearbox. Apa beza transaxle dengan beza longitudinal gearbox? Saya akan terangkan untuk slide yang akan berikutnya. Seterusnya kita pergi pada 4-wheel drive. Okey, pancuan 4 roda. Apa yang dikatakan pancuan 4 roda? Ialah kenderaan pancuan 4 roda yang bermaksud roda hadapan dan roda belakang bergerak serentak ke 4 roda. Okey, kalau perhatikan gambar 4-wheel drive yang saya sediakan tu, kita boleh nampak okey, ke 4 roda, iaitu roda belakang dan roda depan sahaja yang bergerak. Okey, kita tengok sikit apa yang dikatakan 4-wheel drive ataupun pancuan 4 roda. Pancuan 4 roda ni ataupun kenderaan 4-wheel drive pada asalnya direka untuk digunakan di permukaan jalan raya yang tidak berturap. Apa yang dikatakan jalan raya tidak berturap? Iaitu tidak bertar dan juga tidak yang bersimen. Kalau kita perhatikan jalan raya di Malaysia ni, dia ada yang bertar dan juga ada yang bersimen lah. Jalan yang tidak berturap kita kenali dengan nama off-road. Okey, manakala jalan yang berturap, sama ada berturap menggunakan tar ataupun simen, kita panggil dengan nama on road. Jalan yang tidak berturap adalah seperti jalan bertanah, berpasir, berbatu, okey, dan juga berair lah. Okey, untuk kenderaan 4-wheel drive masa kini telah direka sama ada untuk on-road dan juga off-road. Dulu kenderaan 4-wheel drive ni direka khas untuk digunakan di jalan yang tidak berturap, iaitu bertar atau bersimen. Tapi masa kini 4-wheel drive kebanyakan sekarang ni boleh digunakan di kedua-dua jalan, iaitu jalan berturap ataupun jalan tidak berturap, iaitu on dan off-road boleh digunakan. Kenderaan 4-wheel drive ni dia menggunakan satu komponen tambahan yang dipasang bersama dengan transmission lah. Selain daripada gearbox yang ada, dia ditambahkan dengan satu komponen yang kita panggil dia transfer case atau juga transfer box. Transfer case dan transfer box ni biasa dipasang bersama-sama dengan gearbox yang asal yang ada, dipasang, dan dia berfungsi untuk membolehkan ke-4 roda itu bergerak. Tanpa dipasang transfer box ataupun transfer case ni, kenderaan tidak akan jadi 4-wheel, dia akan jadi 2-wheel sahaja. Itu sebab dipasangkan transfer case dan transfer box untuk membolehkan ke-4 roda, iaitu roda depan dan juga roda belakang berpucing sekali. Itu untuk 4-wheel drive lah ataupun pancuan 4 roda. Seterusnya kita tengok rangkaian pemacu ataupun drivetrain. Saya pecahkan kepada dua, iaitu bahagian A untuk front wheel drive ataupun pancuan roda belakang, dan juga saya pecahkan kepada bahagian B untuk rear wheel drive lah ataupun pancuan roda belakang. Cuba kita tengok pada slide yang saya berikan pada pelajar-pelajar sekian ni. Kita tengok bahagian A tu, pertama sekali nombor 1 adalah enjin. Okey, rangkaian dia kita mulakan dengan enjin. Lepas tu nombor 2 dia punya transaxle ni. Transaxle ni adalah gearbox. Seterusnya nombor 4 dia menggunakan drive shaft. Seterusnya nombor 6 dia ada differential.
Dan seterusnya nombor 8 dia ada axle dan akhir sekali nombor 9 tayar dan wheel. Itu rangkaian pemancu untuk pusingan roda hadapan. Manakala bahagian B adalah pusingan roda belakang. Rangkaian pemancu dia kita mulakan dengan nombor 1 iaitu enjin. Nombor 3 dia menggunakan gearbox transmission iaitu longitudinal. Nombor 5 dia menggunakan propeller shaft. Nombor 6 dia menggunakan differential. Nombor 7 dia menggunakan axial shaft. Dan akhir sekali nombor 9 dia menggunakan tayar dan wheel. Kalau kita perhatikan antara rangkaian pemancu untuk pusingan roda hadapan dengan pusingan roda belakang, dua sahaja beza dia. Untuk enjin pancuan roda hadapan, enjin dia diletakkan di bahagian hadapan, dan apabila kita panggil dia pancuan roda hadapan, dia menggunakan drive shaft. Tapi untuk pancuan roda belakang yang enjin ni diletak di depan, dia menggunakan propeller shaft. Itu beza. Kita boleh bezakan antara pemancu roda hadapan dengan pemancu roda belakang. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok rangkaian manual transaxle. Enjin hadapan, pancuan hadapan. Okey, enjin diletakkan di bahagian hadapan dan pancuan juga roda hadapan. Yang bermaksud enjin diletakkan di bahagian hadapan kenderaan dan gearbox diletakkan pada kedudukan melintang 90 darjah selari dengan enjin, serta roda yang bergerak ialah roda hadapan, manakala roda belakang dalam keadaan yang bebas. Itu adalah rangkaian manual transaxle lah. Cuba kita tengok satu persatu rangkaian manual transaxle. Pertama dimulakan dengan enjin, kedua dimulakan dengan kelas. Apa itu sistem kelas? Sistem kelas berfungsi ialah untuk menyambung dan memutuskan aliran kuasa daripada enjin ke gearbox. Okey, kalau kita tengok kelas ni dipasang di antara enjin dengan gearbox, di bahagian tengah tu dipasangkan kelas. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, fungsi dia menyambung dan memutus. Maknanya kuasa daripada enjin sebelum disampaikan kepada gearbox, dia perlu melalui kelas sistem. Sebab kelas sistem ni dia berfungsi, dia boleh sambungkan aliran enjin daripada gearbox ke gearbox, dan juga dia boleh memutuskan aliran enjin kepada gearbox. Itulah fungsi sistem kelas secara asas lah. Okay. Seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok pula rangkaian yang kedua iaitu manual transaxle. Apa fungsi sistem transaxle ni dipasang? Adalah untuk membolehkan kenderaan bergerak ke hadapan dan juga mundur ke belakang. Transaxle ni adalah jenis gearbox yang dipasang pada pancuan roda hadapan. Untuk manual transaxle ni, dia menggunakan gearbox dari jenis transaxle kerana kedudukan gearbox ni dalam keadaan ataupun kedudukan melintang 90 darjah selari dengan kedudukan enjin, dan juga gearboxnya adalah jenis compact. Apa yang dikatakan compact, pelajar-pelajar, adalah gearboxnya pendek dan kecil. Itu yang dikatakan compact. Biasanya manual transaxle ni banyak digunakan untuk kenderaan ringan seperti kereta. Okay, seterusnya kita tengok lagi rangkaian manual transaxle. Seterusnya ialah drive shaft. Drive shaft. Drive shaft ni berfungsi untuk memindahkan kuasa daripada enjin ke roda dalam bentuk putaran. Okey, dalam bentuk putaran lah. Okey, dia dipasang di antara gearbox dengan axle di roda. Okey, drive shaft ni dipasang, dia ada dua. Satu kita panggil dia long shaft ataupun shaft yang panjang,
dan juga dia ada short drive shaft yang pendek, bergantung pada kedudukan gearbox. Okey, dia ada yang panjang, okey, dia juga ada yang pendek. Okey, dia pasang antara gearbox dengan axle dan juga roda lah. Okey, tujuan dia untuk memindahkan pusingan enjin yang masuk ke dalam gearbox dan terus kepada roda dalam bentuk putaran. Okey. Seterusnya adalah rangkaian manual transaxle, iaitu front axle. Apa itu fungsi front axle? Ialah untuk menyangga ataupun menyokong sebahagian beban kenderaan di bahagian hadapan kenderaan. Okey, berat kenderaan di bahagian hadapan disokong oleh front axle. Okey, kalau kita tengok seperti gambar yang saya tunjuk dalam slide tu, dan saya telah warnakan dengan warna oranye tu, kita nampak kedudukan front axle lah. Front axle dipasang di bahagian atasnya bersambung dengan shock absorber lah, ataupun penyerap entak. Di bahagian tengahnya bersambung dengan drive shaft. Kalau kita nampak kat situ, dia ada drive shaft di tengahnya, dan di bahagian bawahnya bercantum dengan lower arm. Okey, manakala bahagian tepi dia bersambung dengan roda. Kalau kita tengok, axle shaft ni sangat penting lah. Okey, front axle ni sangat penting. Sebab apa? Dia menanggung ataupun menyokong beban bahagian depan enjin, dan dia bersambung dengan absorber, shock absorber, dia bersambung dengan drive shaft, dan juga dia bersambung dengan lower arm, dan juga tepi dia bersambung dengan hub pada roda. Okey, itu yang dikatakan axle shaft lah, ataupun front axle. Okey, seterusnya kalau kita tengok, last kali komponen yang ada dalam rangkaian manual transaxle adalah tayar dan wheel. Okey, tayar dan wheel ni dia ada dua komponen, satu rim, satu tayar. Okey, bila dia ada gabungan rim dengan tayar, kita panggil dia roda. Okey, roda mengandungi tayar dan juga rim. Fungsi dia untuk membolehkan kenderaan bergerak ke hadapan dan juga ke belakang. Okey, fungsi tayar dengan wheel ni adalah untuk membolehkan kenderaan itu bergerak ke hadapan dan juga mengundur ke belakang. Okey, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan rangkaian manual transaxle, pertama, aliran dia adalah daripada enjin. Okey, kedua, dia akan pergi kepada kelas. Seterusnya dia akan pergi kepada gearbox. Seterusnya dia akan pergi kepada drive shaft. Seterusnya dia akan pergi kepada axle shaft, dan akhir sekali dia akan pergi kepada tayar dan wheel. Okey, kalau kita perhatikan, ada 6 komponen utama dalam rangkaian manual transaxle. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita akan pergi kepada rangkaian manual transmission. Okey, enjin hadapan, pancuan belakang, bermaksud enjin diletakkan di bahagian hadapan dan gearbox di dalam keadaan kedudukan memanjang ke belakang, serta roda yang bergerak ialah roda belakang, manakala roda hadapan dalam keadaan bebas. Okey, kalau kita tengok rangkaian manual transmission ni, dia ada beza sikit dengan manual transaxle. Kalau kita perhatikan rangkaian manual transaxle tadi, gearbox dia dalam keadaan melintang. Okey, kalau kita tengok bahagian kereta, dia melintang. Okey, melintang. Tapi untuk manual transaxle, kedudukan dia adalah memanjang ke belakang. Memanjang ke belakang. Dan apabila gearbox dia ni memanjang belakang, kita panggil dia longitudinal gearbox. Cuba kita tengok dia punya rangkaian dia. Yang pertama, rangkaian ni daripada enjin, lepas tu pada kelas, seterusnya kepada manual transmission, seterusnya kepada propeller shaft, seterusnya kepada differential,
seterusnya kepada rear axle dan akhir sekali pada tayar dan wheel. Okey, kita tengok satu persatu. Rangkaian manual transmission seperti macam tadi, untuk manual transmission dia ada kelas juga. Fungsi kelas seperti masa yang saya tadi tu dipasang di antara enjin dengan gearbox, berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran kuasa daripada enjin dan gearbox. Sama, tapi kedudukan dia berlainan jika dibandingkan dengan manual transaxle. Dia tetap dipasang di antara enjin dengan gearbox dan dipasang betul-betul di bahagian tengah enjin dan juga gearbox. Itu untuk kelas. Seterusnya kita tengok untuk manual transmission. Fungsi manual transmission dipasang adalah untuk membolehkan kenderaan bergerak ke hadapan dan juga untuk mengundur ke belakang. Sama juga macam manual transaxle. Untuk manual transmission ni, gearbox dia digunakan untuk kenderaan tu bergerak ke depan dan juga mengundur ke belakang. Untuk manual transmission, ianya menggunakan gearbox lagi jenis longitudinal. Sebab apa kita panggil dia longitudinal? Kerana kedudukan gearbox tu memanjang ke belakang. Kalau pelajar-pelajar perhatikan, gearbox dia tu panjang. Dan juga dia adalah memanjang ke belakang. Kalau kita perhatikan dengan manual transaxle tadi, gearbox dia pendek, compact dan dia keadaan melintang. Tapi dia sekarang ni dia memanjang ke belakang. Untuk manual transmission ni banyak digunakan untuk kenderaan-kenderaan berat seperti lori dan juga bas. Okey, tadi untuk manual transaxle banyak digunakan untuk kenderaan ringan, untuk kereta. Tapi untuk manual transmission banyak digunakan untuk kenderaan berat seperti lori dan juga bas. Seterusnya kita tengok rangkaian manual transmission lah. Propeller shaft. Tadi untuk manual transaxle dia menggunakan drive shaft. Tapi untuk manual transmission pula dia menggunakan propeller shaft. Apa itu fungsi propeller shaft? Propeller shaft berfungsi untuk memindahkan kuasa enjin ke roda dalam bentuk putaran. Sama juga tadi macam manual transaxle, dia menggunakan drive shaft memindahkan kuasa enjin kepada roda dalam bentuk putaran. Propeller shaft pun sama juga, dia pindahkan kuasa daripada enjin dalam bentuk putaran. Okey, dia dipasang di antara gearbox dengan rear axle. Dipasang di antara gearbox dengan rear axle. Itu fungsi propeller shaft lah. Okey, seterusnya kita tengok differential. Okey, differential unit ni dipasang bersama sekali dengan rear axle. Dipasang bersama dengan rear axle. Okey, cuba tengok rear axle lah. Okey, rear axle ni dipasang sekali dengan differential unit. Apa fungsi rear axle? Fungsi rear axle dipasang adalah untuk membezakan putaran roda sebelah kanan atau kiri semasa kenderaan mengambil seleko, bergantung semasa membelok ke kanan atau ke kiri. Jika kenderaan dalam keadaan lurus, rear axle tidak berfungsi. Okey, rear axle ni dipasang untuk membeza putaran roda sebelah kanan dan juga sebelah kiri, bergantung pada keadaan pemandu membawa, sama ada membelok ke kanan atau juga membelok ke kiri. Okey, kalau dia membelok ke kanan, roda sebelah kanan akan pusing sedikit dengan roda sebelah kiri. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok, kita ambil seleko ke kanan. Bila kita membelok ke kanan, roda sebelah dalam atau sebelah kanan akan pusing dalam sudut yang kecil ataupun pusingan yang sedikit jika dibandingkan roda sebelah kiri yang mempunyai sudut yang lebih besar ataupun pusingan yang lebih banyak. Itu kalau kita belok sebelah kanan. Apabila kita membelok sebelah kiri, pusingan roda sebelah kiri akan berpusing sedikit jika dibandingkan dengan roda
sebelah kanan yang akan berpusing lebih banyak. Untuk membeza antara dua-dua ni ada dua lah. Untuk membezakan antara gearbox triaxle dengan transmission ni adalah dua. Pertama, kedudukan gearbox tu. Okey, untuk gearbox triaxle ni keadaan gearboxnya dia letak dalam keadaan melintang lah. Okey, melintang 90 darjah daripada enjin. Manakala untuk gearbox transmission system pula di dalam keadaan memanjang ke belakang. Itu yang pertama. Apabila pelajar tengok gearbox dia dalam keadaan melintang, kita tahu dia triaxle gearbox, dia adalah pancuran roda hadapan. Apabila pelajar-pelajar tengok gearbox dia memanjang ke belakang, kita tahu itu adalah gearbox longitudinal dan digunakan untuk pancuran roda belakang. Seterusnya, penggunaan shaft ataupun penggunaan drive shaft. Untuk triaxle dia menggunakan drive shaft. Okey, dia menggunakan drive shaft. Manakala untuk transmission system pula dia menggunakan propeller shaft ataupun long shaft lah. Okey, ada dua kat sini, kita boleh bezakan. Pertama, kedudukan gearbox dia kita boleh tahu sama ada pancuran roda depan atau pancuran roda belakang. Kedua, penggunaan drive shaft ataupun shaft. Pancuran roda hadapan biasanya dia menggunakan drive shaft, manakala untuk pancuran roda belakang dia menggunakan propeller shaft ataupun juga dikenali sebagai long shaft. Okey, saya rasa tamat saja sudah pembelajaran kita pada kali ini. Saya berharap pelajar-pelajar faham apa yang telah saya sampaikan tadi. Semoga kita bertemu lagi untuk sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi.